Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pembelajaran hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tema 8, iaitu dalam lipatan kenangan. Okey, dalam pembelajaran kita pada hari ini ada 3 subtopik. Ada 3 subtopik dalam tema 8 yang cikgu nak mengajar sekaligus sahaja. Okey, subtopik yang pertama adalah sejarah mendewasakan kita. Yang kedua adalah tercatat dalam sejarah. Yang ketiga adalah yang lama jangan dilupakan. Ketiga-tiga subtopik ini ada dalam tema 8. Okey, dalam buku teks tingkatan 4. Alright, kita pergi yang pertama dahulu. Iaitu sejarah mendewasakan kita. Apa tugasan yang kamu perlu buat adalah perenggan kesimpulan, membina satu perenggan kesimpulan berdasarkan ketiga-tiga subtopik ini. Ada 3 subtopik, ketiga-tiga subtopik ini adalah sama, membina perenggan kesimpulan. Jadi sama ketiga-tiga subtopik ini, sebab tu cikgu nak ajar sekaligus dan kamu kena buat tugasan ketiga-tiga subtopik inilah. Cikgu akan upload kerja ini dalam Google Classroom. Alright. Jadi macam mana kita nak buat kesimpulan? Cikgu cadangkan kat sini adalah kita membina perenggan kesimpulan bagi karangan bahagian B lah. Sebab bahagian A dia berdasarkan bahan kan. Kat sini pun berdasarkan bahan, tapi cikgu galakkan menulis kesimpulan karangan bagi bahagian B, karangan respon umum lah. Okey. Sebelum ni pun cikgu dah pernah ajar dah kamu macam mana penulisan ataupun format kan, format penulisan karangan bahagian B. Berapa jumlah perkataan dia kan. Jumlah perkataan dia adalah 350 hingga 500 patah perkataan. Tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang perkataan. Okey, bagi karangan bahagian B ni. Jadi untuk hari ini hanya berkaitan dengan perenggan kesimpulan sahaja ketiga-tiga topik ini. Okey, kesimpulan karangan bahagian B mestilah mempunyai 70 hingga 80 patah perkataan. Kita tahu tadi berapa jumlah perkataan bagi keseluruhan karangan bahagian B. Jadi cikgu cadangkan kat sini, ini cadangan cikgu sahaja Cikgu cadangkan kat sini adalah kesimpulan karangan bagi bahagian B ini antara 7 patah perkataan hingga 80 patah perkataan. Oleh itu terdapat cadangan format penulisan karangan kesimpulan. Ini cikgu senaraikan dia punya cadangan penulisan format penulisan karangan inilah. Okey, yang pertama kita mesti kena ada ayat kesimpulan. Ayat kesimpulan tu pendek sahaja selalunya lah. Kamu simpulkan ayat kesimpulan. Dan yang kedua adalah ayat huraian. Kamu kena huraikan ayat kesimpulan ini. Okey, yang ketiga adalah ayat cadangan. Tidak kisah cadangan itu adalah cadangan umum ataupun cadangan yang secara khusus. Cadangan secara umum tu adalah semua pihak yang berwajib ataupun pihak yang berkuasa atau dan sebagainya lah, ataupun cadangan secara khusus pihak sekolah, individu ini ataupun dan sebagainya lah. Itu cadangan secara khusus. Cadangan secara umum tu adalah semua pihak, semua negara, kan. Lepas tu ayat harapan. Apa harapan kamu kepada isu inilah, sesuatu isu yang akan ditanya ataupun dalam soalan. Lepas tu masukkan satu ayat peribahasa. Okey, dalam ayat peribahasa ini kamu jangan masukkan peribahasa saja. Contoh akhirnya terus masuk dengan peribahasa, tak boleh Kamu mesti kena buat ayat sedikit dan masukkan secara tidak langsung peribahasa tersebut. Baru dah ayat itu cantik. Alright, okey. Format penulisan boleh diubah mengikut kesesuaian isu atau tema soalan yang diberikan. Iaitu pelajar perlu kreatif dan banyakkan membaca bagi memudahkan kita untuk menghurai sesuatu karangan. Jadi kat sini boleh mengikut kamu punya kesesuaian kamu punya karangan. Kamu
boleh ikut yang cikgu bagi ini, dan kamu boleh ubah mengikut isu ataupun tema soalan yang diberikan itulah. Sama ada karangan itu jenis kepentingan ke, keistimewaan ke, cara-cara dan sebagainya lah. Jadi kamu boleh ubah mengikut kreativiti kamu. Jadi cikgu galakkan kamu banyak membaca karangan, sesuatu karangan, baca macam mana penulisan karangan itulah. Alright. Okey, kita terus kepada tugasan lah, lebih senang kan. Tugasan yang pertama tadi, tema 8, subtopik sejarah mendewasakan kita. Sila bina satu kesimpulan yang lengkap dan sesuai berdasarkan bahan di buku teks Bahasa Melayu muka surat 106 dan 107. Jadi kamu boleh rujuk muka surat 106 dan juga 107. Kamu baca dahulu dia punya maklumat tersebut. Sebab dekat muka surat 107 itu dia dah bagi dah karangan yang lengkap. Okey, tapi tidak ada kesimpulan kat situ. Kamu kena buat sendiri dia punya kesimpulan. Itulah tugasan dia. Kamu kena buat kesimpulan. Jadi kat sini cikgu dah bagi dah dia punya apa isu dia dan juga apa tugasan dalam muka surat 106 dan juga 107 ini. Okey, yang pertama adalah dia punya isu adalah mata pelajaran sejarah. Okay, kalau kamu baca dekat muka surat 107 tu, kamu nampak ada punya isu iaitu mata pelajaran sejarah. Lepas tu tugasan dia adalah kepentingan mempelajari mata pelajaran sejarah. Dia di setiap perenggan itu di setiap perenggan isi itu dia menerangkan berkaitan dengan kepentingan mempelajari mata pelajaran sejarah. Apa pentingnya kita belajar subjek sejarah. Okay, jadi dekat sini tugasan dia cikgu dah bagi dah dia punya rangka karangan kesimpulan bagi topik ini bagi topik sejarah mendewasakan kita ini. Jadi kamu hanya isi tempat kosong sahaja, ataupun kamu nak ubah sedikit pun boleh ayat-ayat yang cikgu buat ini. Tak ada masalah. Kalau kamu nak buat mengikut kreativiti kamu pun tak ada masalah. Cikgu bagi kebebasan. Kalau kamu nak ikut dan isi tempat kosong ni pun boleh juga. Alright, kita yang pertama kita kena mulakanlah dengan kesimpulannya ataupun natijahnya. Banyak lagi penanda-penanda wacana untuk memulakan perenggan kesimpulan ini. Alright, kesimpulannya terdapat 1001 kepentingan. Kepentingan apa? Kan, kepentingan apa? Jadi kamu isilah tempat kosong ini, right? Oleh hal yang demikian, amatlah penting bagi kita semua untuk apa? Ini ayat huraian bagi ayat sebelum dia lah, ayat kesimpulan ini. Ini dia punya huraian dia. Oleh hal yang demikian, amatlah penting bagi kita semua untuk apa? Alright, kamu isi tempat kosong itu. Seterusnya ayat yang ketiga. Okey, ayat yang ketiga ni adalah ayat cadangan, alright? Yang ketiga adalah ayat cadangan. Sehubungan dengan itu, apa cadangan kamu, antara sama ada cadangan secara umum ataupun cadangan secara khusus. Mulakan dengan dekat mana kamu nak cadangkan itu. Okey, ayat cadangan itu dicadangkan kepada siapa? Kepada pihak sekolah ataupun pihak semua pihak pun boleh. Cadangan secara umum tadi cikgu cakap kan, semua pihak perlulah apa, ataupun pihak berwajib perlulah apa. Ini cikgu, bila kita melibatkan berkenaan dengan mata pelajaran mata pelajaran sejarah ini, dia lebih kepada pihak sekolah sebenarnya. Sebab di sekolah kita belajar berkenaan dengan sejarah, di sekolah, di universiti ataupun di sebagainya lah, di mana-mana tempat. Jadi lebih dekat dengan mata pelajaran sejarah ini adalah pihak sekolah. Jadi cikgu cadang kat sini adalah pihak sekolah perlulah apa. Alright, ini cadangan ayat cadangan, dan kita pergi kepada ayat harapan. Semoga usaha yang bersabadu ini, mata pelajaran sejarah, apa? Kamu sambunglah dengan tempat kosong. Apa harapan kamu bagi mata pelajaran sejarah? Akhir kata kamu masukkan dia punya ayat peribahasa yang sesuai berdasarkan isu ataupun tema. Kamu tidak boleh masukkan terus dia punya peribahasa, okey? Akhir kata pisang tidak berbuah dua kali. Itu contoh akhir kata pisang tidak berbuah 2 kali. Kamu tak boleh masukkan terus macam tu. Kamu mesti masukkan peribahasa tu secara tidak langsung. Kamu kena bina satu ayat dulu dan masukkan secara tidak langsung dia punya peribahasa.
Itu cikgu cakap tadi, kita kena buat satu ayat peribahasa. Kamu bukan masukkan peribahasa terus. Alright, untuk ayat tu nampak cantik lah. Itu hanyalah cadangan bagi cikgu untuk kita mereka atau membina perenggan kesimpulan bagi topik sejarah mendewasakan kita ini. Alright, jadi kamu buatlah dalam Google Classroom nanti. Seterusnya tema yang sama, tapi subtopiknya adalah tercatat dalam sejarah. Kat sini tugasan dia pun sama sahaja. Sila bina satu kesimpulan yang lengkap dan sesuai berdasarkan bahan di buku teks Bahasa Melayu muka surat 110 dan juga 111. Alright, kat sini pun cikgu dah bagi dia punya isu dia apa, Bandar Warisan Taiping, dan keistimewaan dia punya tugasan adalah keistimewaan Bandar Warisan Taiping. Kamu kena isilah jawapan bagi perenggan kesimpulan ini. Ikut kreativiti kamu. Okey, berikut kreativiti kamu untuk membina perenggan kesimpulan. Okey, lepas tu tugasan yang akhir sekali, tugasan yang ketiga, iaitu topik yang lama jangan dilupakan. Kat sini dia punya arahan ataupun tugasan dia agak berbeza. Okey, agak berbeza sedikit, iaitu sila susun ayat kesimpulan di buku teks Bahasa Melayu muka surat 114 berikut supaya menjadi ayat yang lengkap dan sesuai berdasarkan bahan. Jadi kat sini dia bagi dah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ayat kat sini. Kamu kena susun mengikut susunan dia. Yang pertama adalah kesimpulan. Yang kedua adalah cadangan. Yang ketiga adalah ancaman. Yang keempat adalah huraian. Dan yang kelima adalah harapan. Okey, jadi kamu kena susun. Kat sini cikgu dah buat kotak. Kamu kena susun mengikut susunan. Kamu baca dan kenal pasti mana ayat kesimpulan, mana ayat cadangan, mana ayat ancaman, mana ayat huraian dan juga mana ayat harapan. Kamu perlu tulis kat sini sahaja. Okey, mengikut susunan adalah kesimpulan, cadangan, ancaman, huraian dan juga harapan. Alright, jadi ada 3 topik yang kita belajar sekaligus lah untuk hari ini. Jadi cikgu harap kamu boleh buat dalam tak kisahlah dalam buku ataupun dalam Microsoft Word ataupun PDF dan sebagainya lah, dan hantar semula di Google Classroom, di tapak Google Classroom, dan jangan lupa tekan turn in. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat menyiapkan tugasan yang cikgu beri. Sekian, terima kasih.